Okey, pagi-pagi kita breakfast dulu. Jangan berebut. Ini antara aktiviti menarik sebenarnya. Walaupun rasa takut-takut, tapi satu pengalaman baru. Kali pertama bagi burung bersarapan pagi ni. Saya berada di zon 4 sebenarnya. Kalau tengok kat sini, ini adalah spesies burung nuri pelangi dan juga nuri kecapi. Pekicau. Okey, aktiviti yang menarik untuk dilakukan. Sebenarnya kami nak bawa penonton Malaysia hari ini, pagi ini, untuk bersama kami di Taman Burung Kuala Lumpur. Semuanya menarik di Malaysia hari ini. Nah, sarapan cepat. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam hujung minggu. Memang nampak tadi katanya Rina bagi sarapan. Macam mak-mak bagi anak sarapan tu. Cara dia suruh burung kecapi tadi tu. Tapi bezanya kurang garang. Sebab macam ni je bahunya pegang. Tegak aja kan. Cik, kita belum lagi ni. Nampak di belakang kami. Memang hari ni kami saya rasa gembira. Dan masa yang sama ada juga saya nervous sikit. Awak macam mana? Saya teruja lah. Saya mungkin bukan antara pencinta sangat, tapi saya peminat. Saya suka tengok. Mungkin sebab anak saya suka kot. Ya, betul. Jadi ayah-ayahnya terpaksa buat minat lah kan. Dan ini akan kami bawakan kepada anda antara variasinya. Dan kenapa pencinta-pencinta burung, terutamanya parrot ini kan, sangat teruja untuk berkongsi dengan kita tentang kebebasan mereka ni yang perlu diberikan kan. Ya, selalunya kan kalau bercakap tentang parrot, kita akan kaitkan parrot ni bijak. Okey. Parrot ni bijak. Bercakap. Bercakap. Lepas tu dia boleh repeat apa kita cakap. Dan apa yang istimewa kalau anda semua nak tahu salah satunya. Tadi pagi tadi katanya terbang. Parrot ni terbang. Tapi lepas tu dia akan balik dekat tuan dia semula. Tuannya sajalah. Tuannya saja. Bukan Hanif, bukan saya. Kita begini. Come to papa, come. Tak ada kan. Itu yang akan kita kongsikan bersama dengan komuniti ni. Free Fly Parrot. Kita nak saksikan sebenarnya apa sebenarnya yang mereka lakukan ayah. Jom. Jadi kita sama-sama saksikan bingkisan ini. Jom. Itu dia antara yang dilakukan oleh komuniti ni. Kita nak welcome, nak mengalu-alukan kehadiran mereka ni, Free Fly Parrot. Selamat pagi. Kita perkenalkan seorang satu persatu dulu, Dayang. Boleh. Okey, Shimir Ahmad Safawi. Saya. Peminat burung kakak tua juga. Burungnya yang mana satu? Dua ni. Ada dua ni lah. Namanya? Ini Rocky dan juga Hak. Hak yang hijau tu lah. Okey. Abdul Wafi Hassan. Pemiliknya burungnya? Kiblat. Sebab tu kiblat dia asyik pandang Wafi je dari tadi. Maknanya kiblat awak di sini lah. Okey. Dan di sebelah kita? Izmir. Okey. Izmir yang mana satu? Abu dan Ubi. Yang di sebelah? Elaine. Ini Kiki dengan Pickles. Pickle, Abu, Ubi. Nak suruh Abu Abi. Dan kita ada seorang lagi, Syafri Cik P. Ya, betul. Okey. Dan burungnya adalah? Belly. Belly. B-E-L-L-Y. Itu burung. Mesti semua ada sebab kenapa nama-namanya begitu kan. Tapi saya dah banyak nama, saya sangat kenapa nama teruja dengan kiblat. Kita Kenapa? Sikit. Pada mula saya ingat dia betina. So tukarlah nama burung betina, lepas tu tukar nama satu lagi Roy. Rasa macam dia ganas sangat. Kalau pada kiblat dia tenang. Baik. So salah satu je lah. Jadi dia jumpa kiblatnya yang betul lah ni. Betul lah nama memainkan peranan ni, karakter dia. Betul. Tapi untuk pengetahuan semua burung-burung di sini pantang larang kita dalam penyiaran ni jangan membelakangkan kamera. Tapi sebab awak tak apalah. Sebab awak kita benarkanlah. Okey, nak tahu juga tentang parrot. Kalau selalunya kan orang kan macam tadi saya dah cakap, orang akan kaitkan parrot ni dengan bijak dan sebagainya. Tapi pasti ada cara untuk training. Betul. Dan sebagai seorang mestilah seorang penyayang pencinta parrot. Boleh ceritakan bagaimana mulanya Izmir? Macam awak boleh okeylah saya nak berzina dan kasih
mengasihi parrot. Wow. Okey, macam saya adopt Abu dan Ubi bermula daripada PKP lah. Okey. Seawal umur 2 minggu. 2 minggu? So daripada umur 2 minggu tu saya dah start bonding dengan parrot dan start fall in love dengan dia punya behavior lah. Wow. Sebab behavior parrot tak susah nak di-train. Antaranya behaviornya? Behavior dia very cuddly, very dia macam manja sangat dengan owner dia lah. Dia one love bird. Ya. Wow. Dia lagi manja daripada kucing sebenarnya. Wow. Oh, dia boleh naik basikal Yang ni ke? Memang memang bawa jalan petang-petang ke macam mana? Betul. Petang-petang saya bawa naik skuter. Skuter. Okey. Skuter elektrik. Saya nak tahu juga berapa lama kan waktu untuk bonding dengan Abu dan juga bukan ibu Ubi. Okay. Untuk family Macau dia tak susah. Macam Abu daripada kecil lah. Macam Ubi saya adopt dia daripada umur 4 bulan. Dalam sekitar 2-3 minggu je saya train dia. Okey. Dah start bonding dengan kita 2-3 minggu dah boleh, dia akan kenal tuannya lah. Yes. Okey, Shimir, kita nak tanyakan. Ini kepelbagaian parrot lah kita spesiesnya. Mungkin boleh perkenalkan spesies-spesies yang mungkin secara asas ni lah. Jangan dalam sangat nanti kita confuse sebab kita tengok sama je semua ni. Untuk parrot, dia ada subspesies dia. Okey. So dari family parrot tu, subspesies dia macam-macam lah. Okey. So macam ada kat sini semua adalah family Macau. Macau. So Macau, kalau korang tengok daripada yang ujung sana sampai ke sini, so kita ada small Macau, which is Hans Macau. Okey. So the medium one, ini semua saiz dewasa. Okey, So dewasa. the medium size, yang ni chestnut fronted. Okey. So yang besar blue and gold. Okey. So ini Harlequin Macau. Okey. Wow. Okey. So yang selalu rare sekali yang inilah. Rare? Red bellied Macau. Oh, kenapa dia agak rare berbanding dengan Sebab spesies dia yang lain? proses pembiakan dia sukar sikit. Wow. So kat Malaysia kita ada breeder-breeder yang sah lah untuk breed. Tapi untuk jenis macam ni tak banyak. Antara dua jenis macam ni lah. So kebanyakannya yang hijau dengan yang biru ni lah yang banyaknya. Sama ni tengok gitu je kan. Tak rasa tahu. sama je. Rupanya ini semua Macau sebenarnya. Okey, dan nak tahu juga susah tak kalian mengkongsikan nak train parrot ni nak jadi ikut cakap, nak jadi manja. Sebab difahamkan kalian berlesen daripada perhilitan. Burung ni kena ada lesen daripada perhilitan. Kalau kawan-kawan saya yang tanya saya nak bela burung, jawapan saya selalu kata jangan. Sebab jaga burung ni susah sebenarnya. Tapi awak bela burung, awak jangankan orang. Bela burung. Sebab first jangka hayat dia panjang. Okey, dia lifetime commitment sebenarnya. Sebab macam sekecil-kecil burung Hans Macau ni pun jangka hayat dia lebih kurang 30 tahun. Jadi sebelum kita adopt burung ni, kita kena tanya, kita sanggup ke 30 tahun komitmen bersama burung ni. Macam tu. The other thing is time. Kena ada masa dengan dia. Kalau tak spend time dengan dia, dia akan jadi depressed. Dia akan macam-macam perangai lah. Jadi kalau macam saya peruntukkan pagi untuk dia jalan at least sejam, 2 jam. Dan juga petang kerja kan. Dan petang balik kerja tu pukul 5 sampai pukul 7 memang time dengan dia orang. Masya Allah. Jadi memang kena ada masa. Maksudnya, ini orang kata quality time bersama parrot tersayang. Jadi bila berjalan tu memang diletakkan di bahu ke? Memang macam ni lah. Dan tidak akan terbang dan hilang dan sebagainya? With training. Kena ada latihan untuk dapat macam ni. Bukannya terus macam tu lah. Faham. Okey. Cakap pasal training tadi, kita nak tanya Cik Syafi yang membawa antara yang rare kat situ kan. Trainingnya macam mana? Sebab kita dapat seawal 2 minggu tadi ya kan. Mestilah dia tak kenal kita. Dia mesti masih kanak-kanak kita panggil. Macam mana trainingnya tu di Free Fly Bird ni? Okey, dia depend pada burung lah. Kalau kita ambil dalam usia yang muda, dia agak senang sikit. Dia mudah sebab kita train dia daripada kecil. So perangai dia pun kita boleh tahu daripada kecil sampai ke besar, kita boleh tahu. Kecuali burung yang dah berumur. Burung umur ni kita kena tengok balik apa sejarah dia. Apa yang contoh kalau kita ambil dengan orang, apa dia punya sejarah yang dia pernah. Itu boleh berlaku. Maksudnya kita boleh ambil yang dah besar pun dah boleh ambil dah. Tapi tinggi sikit dia punya komitmen untuk training. Okey. Dia bukan senang lah. Baik, bercerita tentang komitmen lah. So itu training.
daripada segi pemakanan pula. Ongkosnya itu. Apa yang dimakan, berapa kerap. Betul. Agak-agak costing tu macam mana. Sebab tak makan nasi ya, burung tak makan nasi ya. Makan. Makan juga. Makan. Okay, so basically pemakanan parrot tak susah. Dia macam haiwan peliharaan lain jugalah. Tetapi apa yang special untuk parrot, apa yang kita perlu prepare, dia punya makanan pagi dia chops, veggie chops. Oh, saya dengan chop teringat chicken chop tadi. Apa tu? Sayur-sayuran yang chop. Yang di-chop. Yes. Okay. So sayur-sayuran segar kita akan bagi sebagai breakfast. Dan belah petangnya kita akan bagi pellet lah. Pellet, normal pellet. Lain-lain breakfast lain. Petang lain. Jangan main-main Bagi variety sikit kepada burung lah, bagi dia excited sikit dia pun makan tu. Duduk dengan kita lah. Dia rasa macam tak salah tuan lah ni. Tuan kepada kiblat. Kita nak tanyalah kan. Sebab bila awak kata komuniti ni adalah yang memperjuangkan kebebasan kepada burung-burung. Burung tidak sepatutnya disangka semata-mata. Betul. Kenapa dan apa yang kalian lakukan untuk merealisasikan kaedah tersebut? Sebenarnya kita bela sesuatu binatang ni, kita tak harus kita lock dia macam penjara. Kita bagi dia training, kita bagi kebebasan, kita bagi dia pemakanan yang cantik, baik untuk kesihatan dan juga untuk jangka hayat dia tu. Kan dia jangka hayat dia panjang. Bila lama ni kita kena jaga dia dengan sepenuh kasih sayang. Yang betul. Tak semesti kita bergari ataupun kita ni pasal hari ni gari pasal untuk keselamatan. Nak tunjuk je lah. Dia tak biasa sekarang lock dia. Oh ya ke? Ni mesti rasa sedih kan tengok dia di itulah rantai saya rasa rimas sebenarnya. Saya nak buka takut apa jadi kan. Betul. Elak benda tu saya faham. Sabar ya. Okey, jadi bila ialah kita dah sayangkan kan binatang dan sebagainya kan. Adakah parrot ni sejenis binatang yang mudah sakit? Sebab kadang-kadang kan macam kucing atau sebagainya kita bawa pergi vet selalu. Ya betul. Kan? Parrot pula bagaimana? Kalau macam saya bawa dia pergi ke klinik every 3 months atau 6 bulan. Memang burung ni senang dapat penyakit. Kalau macam contohnya Kiki, masa saya ambil dia demam. Jadi daripada situ dia kena infection and all that sampai dia tak ada sayap lah satu Kiki. Tapi kalau tak dijaga dengan baik, memang burung senang untuk dapat penyakit lah. Air dia kena betul-betul sangka dia kena bersih. Nampak? Itu terbang tapi dia akan pulang balik tak tu? Dia akan pulang Kita harap dia pulang balik. Okey, jadi bercerita tentang terbang, pulang atau tidak pulang, dah risau kan? Nak tanya, pernah tak kejadian hilang, dia terbang dia tak pulang? Ada tak? Siapa yang ada pengalaman tu? Pengalaman. Dia tengah panggil. Come back. Okey, siapa boleh kongsikan pengalaman mungkin pernah hilang ataupun tak pulang, lepas tu jumpa balik ke? Ada pengalaman hilang terus. Masuk bulan 1 bulan 4 ni genap dia 2 tahun hilang. 2 tahun hilang. Lepas tu memang tak jumpa langsung. Tak jumpa langsung. Sama ada di tangan orang ataupun mati ataupun tak tahu mana. Tapi memang sedih lah bila hilang. Kadang-kadang masih lagi bila kita berjalan tu kita akan tengok atas. Dia biasa tau dia cari dia. Wah, hak datang balik. Datang balik selepas dia buat satu pusingan dekat Seri Pentas ni. Doa kita tak apa tahu. Tengah tengok teruja. Betul. Okey, tapi bila dah hilang tu maksudnya terpaksa terimalah keadaan tersebut. Itulah kita orang punya free fly punya risiko. Risiko untuk free fly. Itu yang kena cukupkan training. Okey, Syimir mungkin boleh kongsikan antara training-training yang dilakukan bersama dengan komuniti free fly ni? Okey, macam kita orang ke sini kita akan emphasizekan basic training lah. Basic training tu macam basic macam kita berjalan lah. So maksudnya dia orang letak dekat perch, dia datang kat kita, kita akan setiap kali datang boleh tunjuk tak macam dah letak datang dia datang sekarang dia bawa fly. Dia dah relax sikit. So biasanya dia letak kat perch, dia akan terbang kat tangan, kita akan always bagi reward. Sebab kita nak galakkan behavior yang positif. Macam yang tu tengah buat lah. Betul. So buat itu kerap. Dengan itu kita boleh kenal burung kita dan burung kita pun boleh kenal kita punya body language. So that's why macam tadi walaupun dia terbang, saya tak perlu panggil menjerit ke apa semua kan. Saya just tengok cue, maksudnya dia dah ready landing baru saya raise up the hands pula. So itu sebabkan burung basic kita kuat. So dia punya connection dengan kita, chemistry dengan kita tu lenggam. Sebab tu kita memahami dia. Kalau boleh biar owner yang training burung masing-masing. So that dia apa-apa dia akan landing kat owner juga. Betul lah. Macam tadi saya beria-ria macam ni pun. Awak punya mata dah sini kan. Saya pula come back. Dia pun tak tahu dia akan ke owner dia jugalah. Itu yang basic lah. Basic. Walaupun burung kita dah season fly, masa season tu masih dah lama fly, dah fly bebas,
basic tu tetap kena dilakukan setiap hari lah. Kena ni lah. Betul. Supaya kuat kan. Supaya kuat lagi. Okey. Dan saya nak tahu jugalah ya, sebab kita tengok tadi dah terbang dan sebagainya. Kepada mereka yang mungkin tak ada apa-apa idea tentang nak menjaga parrot dan sebagainya. Ada tak pantang larang? Yang macam ni jangan buat, ni parrot tak suka. Cuba mungkin kalau kongsikan sedikit. Silakan. Pantang larang yang tak boleh. Apa yang dia tak sukalah, kita jangan pandai-pandai buat. Begitu. First thing is makanan. Okey. Jangan bagi coklat, jangan bagi avocado. Avocado tak boleh? Avocado pun tak boleh. Okay. Adalah few food yang kalau bagi memang confirm akan sakit. Okey, baik, itu saya akan ingat coklat avocado. Selain daripada pemakanan, apa lagi pantang larang? Jangan main-main lumba lari ke dengan tadi dia orang ke. Tadi dia kata jangan duduk belakang dia dan sebagainya. Jangan terlalu bagi terkejut lah, ataupun terus tak cuba nak pegang. Kita kena tengok dia dulu, baru kita cuba. Betul. Okey. Kalau tak dia akan budak-budak. Burung tak suka sebenarnya dengan budak-budak. Sebab budak-budak punya body language fast. So kalau kita as a adult, kita biasa kita approach slow, berhati-hati. Budak-budak dia rush. Sebab tu parrot ni dia selalu takut dengan budak. Ya. Okey, Cik Syafri, saya nak tanya last lah soalan ni kan. Ini soalan favourite lah. Maksudnya dah tengok cantik kan. Sedap mata memandang, kosnya makan pun boleh tahan, pagi makan lain apa semua kan. Berapa harganya minat-minat? Sebab ini yang rare ni kan. Terus gelak sebab kita cakap macam bestnya burung semua 30 tahun. Harganya tu berapa kalau masa dapat? Berapa milik? Dari range berapa lah mungkin? Range harga dia untuk yang jenis ni lah. Dalam 5,000 ke 6,000 jugalah. 5,000 ke 6,000? Yes. Sekali dengan lesen lah. Sekali dengan lesen. Okey. Yang lain-lain ni? Yang lain-lain ni siapa yang nak bagi tahu lagi ni? Okey, dia harga dia tak generik sangat. Okey. Dia generik ni based on the behavior. Biasanya anak suap atau baby lebih mahal daripada yang dewasa. Sebab baby ni kebanyakan macam sekarang lifestyle orang suka beli yang anak supaya bond lebih erat dan juga kita boleh develop behavior dia, karakter dia. Okey, baik. Sekarang ni tadi katanya parrot ni dia dengan tuan dia yang dia akan datang. Dia tak boleh ke kita orang ke? Macam tak digalakkan, dia takkan datang. Tak digalakkan ke? Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Okey, faham. Jadi kita macam tanya dulu. Demi macam nak tunjuk betul-betul tak digalakkan, kita try lah dia datang ke tak datang. Tak datang. Okeylah. Bagi makan boleh lah, bagi makan. Bagi makan boleh. Saya cuba bagi makan. Okey, saya cuba. Okey, saya cuba juga. Ya. Okey, good. Okey, satu lagi. Yang biru. Yang kiblat. Kiblat nak juga. Oh, nak Kiki nak Kiki. Okey, Kiki. Dia pandai pegang kiblat. Okey. Kita ucapkan jatuh ke? Sorry. Oh, satu lagi. Daya, jangan buat dia kempunan Daya. Okey, baik. Dia tak suka budak-budak tau. Saya budak-budak lagi ke? Okey, baik. Sebenarnya kami banyak belajar. Untuk anda juga mungkin yang sebelum ni suka tengok saja, hari ni kami bawakan kepada anda. Betul. Kan? Dan kita bukan cakap saja, maksud tadi Hak pun tunjuklah kan. Dia free fly, terbang dan datang macam Nashimir panggil kembali, tapi jangan balik dulu. Kita nak simpan sampai ke penghujung rancangan kita di Malaysia hari ini. Kerana selepas ni kita akan kongsikan juga antara yang menarik di Taman Burung Negara. Ya, apa lagi Rina buat? Tadi dia bagi sarapan. Bagi sarapan. Macam mak-mak je ya. Lepas ni tak tahu nak bagi apa lagi. Dan tentunya kejap lagi juga kita ada tetamu istimewa dengan kita. Ya, betul. Baik. Kita nak berteriak seketika terus bersama kami di Malaysia hari ini. Okey. Jom kita main tebak-tebak. Menarik betul. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Taman Burung Kuala Lumpur. Hanif dan juga Dayah. Kalau tadi permulaannya saya macam takut-takut sikit kan. Sekarang dah berani. Sebab masa bagi makan tu tak sangka pula kena gigit. Okey, ini suasana yang kami nak bawakan bersempena dengan musim cuti sekolah. Kalau kita lihat di Taman Burung Kuala Lumpur ini ada 4 zon di mana keluasannya melebihi 20 ekar dengan 3,000 ekor burung daripada pelbagai spesies. Lebih kurang 200 spesies. Saya berada di zon pertama ni kawasan burung hantu. Kita lihat ada juga burung helang merah. Dan kalau boleh, kalau kita tengok kan kat belah sana, pengunjung-pengunjung yang kita tengok datang bawa anak masing-masing, seronok melayan burung hantu. Selain daripada kita datang sini kan, kita dapat tengok dan tambah ilmu berkenaan dengan jenis burung ini, yang pastinya juga dia sebagai satu terapi alam. Dengan keadaan malar hijau hutan tropika buatan ini, saya percaya cukup indah untuk kita berikan satu pengalaman baru buat anak-anak sempena cuti sekolah. Okey, kita ada pengunjung. Apa kata kita dengarkan pandangan mereka, apa yang menarik di Taman Burung Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Okey, kita pandang kamera sikit. Nak tahu namanya siapa?
Nama saya Syakirin. Afifah. Okey, Cik Syakirin. Ni anak berapa tahun? Hello. 1 year, 1 tahun. Siapa namanya? Nama Kaisar Kushairi. Oh, sedapnya nama Kaisar. Okey, nak tanya di Taman Burung ni, adakah ini kali pertama ataupun dah biasa datang? First time, kali pertama. Sebelum ni pernah plan tapi tak pernah jadi. So, this time ada free time so kita datang. Okey, apa yang menarik yang membuatkan Cik Syakirin sendiri nak bawa family datang ke sini? Sebab Kaisar dia suka burung, dia suka bird. First experience dia dengan pigeon and then sekarang kasih dia explore lah benda-benda lain. Baiklah, kita juga nak tahulah, selain daripada kita nak beri pendedahan kepada anak-anak kan, saya percaya ibu bapa juga mesti teruja kan datang sini. Kalau Cik Syakirin sendiri, jenis burung yang mana yang sebenarnya memang nak sangat tengok, sebab selama ni mungkin kita tak pernah tengok secara live kan? Tadi peacock. Burung. Saya tak pernah tengok, yes. Ya, itu. Kalau untuk Puan? Eagle. Basically lagi pun dekat sini memang kita boleh orang kata apa dekat dengan burung tau. Memang face to face, you can even touch it. So it's a best experience lah untuk datang sini. Brings your kids. Memang anak-anak pun akan suka dekat sini sebab memang you boleh nampak burung tu sebelah-sebelah you je. Memang boleh ambil gambar sekali. So it's a good experience. Bring your family datang sini. Okey, baik. Terima kasih dan enjoy the moment. Sebab kita lihat ada anak kecil, bukan halangan sebenarnya. Satu pengalaman untuk mereka. Okey, ini kita berada di Hunter Booth, tempat burung hantu. Assalamualaikum. Namanya siapa? Saya Mokhtar Makdam. Okey, Cik Mokhtar, ini keluarga ke? Boleh ke depan. Cik Mokhtar dan nama isteri? Sofia Ibrahim. Puan Sofia dengan anak-anak lah semua ni. Nak tahu sebenarnya datang dari mana? Sebenarnya kami ni datang dari Terengganu. Jauh. Okey, dah sampai dari Terengganu ke Kuala Lumpur ni, kenapa Taman Burung Kuala Lumpur ni menjadi pilihan? Jadi sebelum ni kita dengarlah kawan-kawan cerita kan, tapi macam tak percaya. Sekali hari ni weekend, ambil kesempatan cuti sekolah, jadi bawa anak-anak sekali. Sebenarnya ada lagi cucu kat belakang sana, pergi toilet. Jadi pertama kali kita masuk ni, kat sini sebenarnya dekat Malaysia kaya dengan burung ni. Jadi banyak tempat yang sebenarnya kita tak sampai lagi. Jadi teruja jugalah saya dengan family ni tengok burung macam-macam jenis burung kan. Tak adalah macam kita fikir dalam zoo negara dia duduk dalam sarang je, tapi dia bebas terbang ke mana-mana saja dan macam-macam jenis burung yang ada kat sini. Jadi saya sendiri pun sebagai veteran ni kan, dah belajar jenis burung kat sini. So nak benar. Kalau menurut Puan Sofia sendiri kan, kabarnya tadi kata bukan saja bawa anak, tapi bawa cucu juga kan. Macam mana perasaan cucu bila dapat tengok burung ni berterbangan bebas macam ni? Sangat teruja. Dia kejar burung. Okey, agaknya berapa lama yang masa memang plan nak berada dekat Taman Burung ni? Dalam 5 jam lah. Rasa betul-betul nak bagi puas lah ni. Okay, bila nak balik Terengganu tu? Esok. So, okey, kita tengok pengalaman ni puas-puas adik-adik semua ya. Dan pastinya juga saya percaya dalam kalangan anda, kadang-kadang mungkin cuti sekolah ni kita tak merencana untuk bawa anak-anak keluar daripada Kuala Lumpur ni. Ini lokasi terbaik untuk sebenarnya anda tambahkan pengetahuan untuk anak-anak sendiri, kenali habitat yang saya percaya cukup menarik. 3,000 ekor burung yang ada di sini berterbangan bebas. Bayangkan, ianya satu pengalaman yang cukup menarik. Dan yang pastinya selepas ini, Hanif dan Daya, saya ada banyak lagi cerita menarik Taman Burung Kuala Lumpur. Berehat sekejap di Malaysia Hari Ini. Angin kencang membawa kau jauh silau Amboi. Sekarang ni saya berada di Pasir Penambang Kuala Selangor untuk membuat satu aktiviti yang rasanya tak semua orang pun pernah buat. Ini pun saya pertama kali nak buat. Sangat teruja dan excited. Apa lagi kita tunggu dekat sini? Jomlah kita naik bot dulu. Perjalanan dari jeti menuju ke lokasi di tengah muara sungai hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Dari jauh dah nampak sekawanan burung terbang di udara. Tada! Sampailah tempat
yang dituju. Sekarang kita berada di tengah-tengah muara Sungai Kuala Selangor untuk bagi burung helang makan. Tapi kalau ikutkan bukan sekarang ni, bukan sahaja ada burung helang, ada juga burung layang-layang. Dan antara spesies burung helang yang ada dekat sini adalah burung helang siput dan juga burung helang merah. Sekarang ni, nak tengok ni apa dekat sini. Ni kita kena tanya dekat dia punya tuan lah. Apa benda ni? Apa makanan ni? Ni apa benda sebenarnya? Okay, yang ni kulit ayam. Okey, so, ini kulit ayam baru dia timbul atas air. Baru burung tu dapat makan. Alright. Kalau kan ini, kalau kata Encik Eng, ini adalah isi kulit ayam untuk bagi burung helang makan. Kenapa kulit ayam? Supaya kulit ayam ni timbul masa kita nak bagi dekat air tu nanti dia nampak timbul. So macam mana nak bagi burung helang ni makan? Alright. Alright, ni pertama kali saya melihat macam mana nak bagi burung helang tu makan. Dia selemparkan macam tu je. So, burung helang tu akan beramai-ramai berkawan-kawan dengan kawan-kawan dia untuk makan kulit ayam tu. Nah, tengok dia tengah makan lah tu. Alright, ini kali pertama saya beri burung helang makan. So kebiasaannya bila kita dah bagi burung helang ni makan, buat kita kena gerak ke tepi lah untuk bagi laluan burung-burung ni makan sebab dia takut. So kena gerak ke tepi macam ni. So barulah burung-burung ni datang makan. Eagle feeding ni trip dia about 30 minit. 30 minit lah. Okay, so tengok ni banyak burung layang-layang. So sekarang musim dia. Musim dia dari bulan 8 sampai bulan 2. Okay, aktiviti memberi makanan kepada burung-burung ni sangat menarik pelancong. So juga ini dapat memberi peluang pekerjaan kepada penduduk kampung. Tenang dan mengasyikkan, itulah yang dapat digambarkan apabila melihat setiap burung melayang di udara dan menjunam ke air berebut menyauk makanan. Saya rasa happy sebab boleh beri makan burung dengan lebih dekat dan nampak burung ni pun baru first time lah nampak eagle dekat dengan kita, lepas tu ada burung lain dekat dengan kita. Lepas tu lagi satu, tempat pun very strategic, dekat dengan Kuala Lumpur, hanya 40 minit nak datang sini. Kita dapat menikmati keindahan alam. That's the first time when I see eagle feeding. It's absolutely amazing. All the scenario here and the eagles, that is so many. And then I'm not sure what are the small birds' name, but totally amazing. Eagle feeding, Selangor! Alright, alhamdulillah selesai juga aktiviti kita pada hari ini memberi burung helang makan. Sebenarnya saya sangat teruja nak bagi burung helang tu makan, tapi pada masa yang sama ada perasaan takut sebab saya takut mabuk laut. Tapi alhamdulillah, okey je, okey. Alright, yang dekat luar sana, yang penonton dekat luar sana yang macam nak healing-healing tu, apa kata pergi je di Pasir Penambang Kuala Selangor. Cari siapa? Cari Angie sebab apa handsome. Terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dekat rumah tu dah sarapan ke belum? Kalau sambil sarapan, sambil menonton kami, alhamdulillah. Alhamdulillah, kenyang rasanya ya. Ya, betul. Makan untuk kami dulu. Betul. Dan kita nak ucapkan juga salam Isra' Mi'raj pada hari ini, dan itu antara sejarahnya, sirahnya yang kami nak kongsikan juga bersama dengan anda, dan sebab itulah kita didatangi oleh abang-abang kita ni. Ya, abang-abang senior. Senior awak kan? Super senior lah. Kalau cakap senior nanti dia rasa muda sangat. Kita perkenalkan kembali kumpulan Mestika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita perkenalkan satu persatu dululah ya. Ini adalah Razin, Khalil dan juga Khairul ya. Kembali untuk 2023 lah. Ya, betul. Dan seperti yang kita bincangkan tadi, nak bercerita tentang Isra' Mi'raj, satu perjalanan suci. Betul. Mungkin boleh kongsikan sedikit kepada semua penonton tentang penghayatan kita tentang Isra' Mi'raj. Okey, bila kita sebut pasal Isra' Mi'raj, ini satu peristiwa yang sangat signifikan dalam sirah Nabi Muhammad SAW, di mana berlaku sekitar tahun ke-12 kenabian ni. Dan saya kira
yang selalunya bila kita cerita Isra' Mi'raj ni, selalu orang sebut pasal bagaimana turunnya perintah solat daripada 50 waktu sampai ke Rasulullah SAW dapat bahasa mudahnya macam nego lah, bukanlah nego, minta doa Allah SWT sampai dapat 5 waktu sampai ke hari ini. Dan kalau kita tengok dari segi cerita itu, kisah itu, bagaimana kita nampak bagaimana ibadah solat itu sangat penting. Apabila perintah untuk ibadah-ibadah lain diturunkan melalui wahyu, tapi solat ni Allah SWT turun direct kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perkara pertama yang kita boleh ambil ibrah dari situ. Kedua, mungkin kita juga boleh tengok bahawa betapa pentingnya tanah Baitul Maqdis itu. Kita tengok peristiwa Isra' Mi'raj, bila Isra' Nabi diisrakan daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis di Mi'rajkan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dan inilah yang jadi orang kata betapa pentingnya bumi Baitul Maqdis itu kepada umat Islam, yang mana diangkat dalam peristiwa ini. Dan tentunya hari ini kita dapat melihat bagaimana orang-orang Islam, orang Palestin sebagai contohnya, ingin sangat mempertahankan bumi yang suci ini daripada terus berada dalam penjajahan Israel. Betul, di wilayah suci kita lah kan. Dan mungkin di situ juga saya kira, maafkan saya kalau saya salah lah, tapi pemahamannya melihat kepada betapa kasihnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Kerana tahu 50 waktu itu mungkin membebankan. Yalah, 5 waktu pun kita sukar, maaf saya cakap lah kan. Tapi kalau 50 waktu tu baginya mungkin kasihani umatku kan, sebegitu. Itu betul pengajaran. Satu perkara lagi yang kita boleh tengok daripada peristiwa turunnya ibadah solat itu, arahan ataupun ibadah solat adalah bagaimana Allah suka bila kita terus meminta. Bila kita rasa kita tak mampu dan Allah bagi peluang kita untuk mintalah padaku. Dan akhirnya kita boleh tengok bahawa bagaimana kasih sayang Allah pada umat, pada kita ni sebagai hamba-Nya, daripada 50 dapat ke satu angka, satu keadaan yang 5 waktu yang kita terima sekarang, yang alhamdulillah tidak membebankan, dan kita boleh, orang kata, boleh diikuti dan dilaksanakan oleh umat pada hari ini. Dan saya kira itu satu perkara lain, angle yang kita boleh tengok juga selain daripada solat itu sendiri. Bagaimana Allah nak turuh kita, pohon, minta pada aku. Kalau kau rasa kau tak mampu, kau minta. InsyaAllah kau bagi. Ud'uni astajib lakum. Jadi sebenarnya kalau kita ikutkan banyak keistimewaan, banyak pengajaran kan. Dan mungkin nak tahu jugalah kalau macam sekarang lah kita tengok umat Islam kan, tentang Palestin lah terutamanya kan, macam mana kita semua bersatu sebab kita nak perjuangkan kan, kira tanah suci kita lah kan, kesucian itu kan. Dan bagaimana agaknya kita sebagai Muslim, kita nak terus istiqamah. Sekarang ni tahulah dunia yang penuh dengan dugaan kan, abang? Okey, kalau kita tengok lagi daripada ibrah daripada Isra' Mi'raj ni sendiri, daripada segi sekarang ni adalah persahabatan. Bagaimana Rasulullah dulu bila dia turun, dia bercerita kepada sahabat dia. Ada sahabat kata, jangan cerita dengan orang, dia kata nanti orang kata kau gila. Salah satu lagi dia kata, Sayyidina Abu Bakar terima benda tu kerana dia percaya kepada apa yang sahabat dia ceritakan. So sebab tu sekarang ni kalau kita lihat sahabat-sahabat kita di Palestin sekarang ni, ada sahabat kata biasa je, sana tak ada apa pun sebenarnya. Betul. Kan? Tapi sebenarnya kita sebagai orang yang tak tahu apa kat sana, kita perlu percaya pada sahabat-sahabat yang dah pergi sana dan melihat sendiri bagaimana kesusahan orang Islam di Palestin itu sendiri. Kita perlu bantu. Apa cara sekalipun. Dan itu adalah salah satu sebab kita berbalik kepada ibrah tadi, Baitul Maqdis adalah harta kita orang Islam. Itu yang paling penting. Baik. Okey. Soalnya kalau bercerita tentang Isra' Mi'raj ni kan, banyak yang kita boleh bincangkan dan pelajari. Dan juga hari ini sebenarnya kenapa Kumpulan Nasyid mesti ada di sini, kerana ingin kongsikan. Ada single terbaru katanya. Perjalanan lah jugalah 2023 daripada 2003 dulu 20 tahun. Kenapa memilih tanggal 20 tahun ni nak untuk single sekarang ni? Okey. Actually kita tak pernah berhenti dalam industri ini. Kita setiap tahun kita ada single terbaru, dan setiap tahun juga kita ada projek-projek bersama dengan artis-artis lain. Dan untuk tahun ni kita terbitkan satu single berjudul Apa Khabar Apa Cerita. Cerita kawan lah. Kita tanya kawan kita teringat balik kawan-kawan kita kat universiti dulu, apa cerita kan. Yang bercinta ke? Yang bercinta tak boleh. Okey, maksudnya kita teringat balik dengan lagu ni, insya-Allah kita akan
automatik kita akan teringat, oh kawan-kawan aku kat sana macam mana, dia akan recall balik kawan-kawan kita yang berada di universiti, di sekolah. Jadi kami 20 tahun sebenarnya dalam satu perjalanan yang agak jauh juga. So suka duka Mestika tu daripada berempat sekarang bertiga. Saiful tak ada bersama kami. So itu adalah salah satu benda yang terasa juga kami lah. Walaupun Saiful duduk dekat rumah ya. Tapi sibuk dia tu mengalahkan Datuk Menteri. Jadi susah. Siapa tengah tengokkan ni? Itu luahan hati tau. Itu hit tu dah puas pujuk tu. Jadi kita terbitkan Apa Khabar Pecerita. Dalam Apa Khabar Pecerita ni pula adalah daripada satu projek bersama Dakmi, Robani, Hijaz dan Intim. Album ni dia ada 10 lagu, 6 lagu baru, 4 lagu lama. Jadi lagu baru ni Robani dia ada lagu tersendiri, tapi setiap lagu tu dia berkait. Macam Robani dia ada lagu Manik-Manik, Manik-Manik Cinta, Hijaz ada Sandiwara, Intim ada tajuk apa? Tiada Tari Luput. Dalam album ni? Oh, disekalikan. Okey. Tapi kalau ikut yang cerita dalam album ni, semua lagu dia tentang persahabatan lah. Macam kita lebih pada cerita tentang lama tak berjumpa. Betul. Macam contoh lagu Intim tadi, dia ada tamat tempoh, maksudnya persahabatan tu tidak ada tamat tempoh. Tak ada expired lah. Dan kita ada satu lagu gabungan namanya Sahabat Selamanya. So agak unik untuk lagu ni. Dan lagu ni ada album ni juga kita menggabungkan Dakmi dan beberapa artis dalam lagu-lagu lama. Saya kiranya macam lagu-lagu konsepnya menggalakkan ukhuwah, ingat kawan-kawan lama, bersahabat kan. Itulah kan, kan buat lagu cinta-cinta bahaya pula ya. Ada yang tanya kenapa Bang Khalil ni tak bercakap ni. Bagi ucapan sikit peminat bang. Usaha juga bang. Saya tak tahu sebenarnya, saya tak tahu apa ada suara ni, apa sihat. Jadi tapi untuk memenuhi slot pagi ni, saya usaha jugalah untuk mempersembahkan Apa Khabar Apa Cerita pada penonton. Dah bersedia ke nak mempersembahkan ni? Okey, saat kami pun tak sabar. Lagu ni kami tujukan kepada kawan-kawan yang 20 tahun lagi, bukan 20 tahun lepas tak jumpa. 20 tahun lagi insya-Allah Apa Khabar Apa Cerita. Jom kita persilakan Kumpulan Mestika ke sana untuk mengambil tempat dan bersedia, kerana ini mungkin antara nostalgia ramai lah. Betul. 20 tahun lepas tau. Daya buat apa 20 tahun lepas? Alamak, soalan tu. Sekolah. Jadi apa kata kita saksikan Apa Khabar? Apa Cerita. Mestika, silakan. Semenjak kita remaja sehingga sampai umur dewasa, hari ini kita bermasam buka, tetapi esok berbaik semula. Begitu pergaulan kita yang kita lalui bersama, berkawan ada pasang surut, terkadang dekat, terkadang jauh. Apa khabar? Apakah cerita? Lama sudah kita tak bersua. Tiba-tiba ada depan mata, seperti aku tidak percaya. Apa khabar? Apakah cerita? Kau seperti masih mesra dan tetap ceria, membayangkan hidup bahagia. Kedewasaan telah memisahkan kita di dalam mencari cita dan cinta. Engkau di utara, aku di selatan, jarak yang tak jadi sempadan. Apa kabar? Apakah cerita? Lama sudah kita tak bersua. Tiba-tiba ada depan mata, seperti aku tidak percaya. Apa kabar? Apakah cerita? Engkau seperti dahulu juga masih mesra dan tetap ceria, menggambarkan hidup bahagia.
Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Salam Isra' Mi'raj kita ucapkan juga kepada semua yang menyambutnya dan meraikannya. Lebih penting untuk kita dapatkan segala pengetahuannya, hikmah berkaitan dengan peristiwa yang sangat bersejarah tersebut. Dan untuk itu kita nak teruskan satu lagi perkongsian di Malaysia hari ini per pagi ini. Ini berkaitan dengan dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin di Kajang Utama. Dan saya nak lalukan kehadiran Ustaz Nazri Nasir bersama dengan kami pada pagi ini, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sihat ya. Tadi kita dengar lagu tu seronok Ustaz. Naik semangat. Mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu Ustaz berkaitan dengan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama dan hala tuju bagi surau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, alhamdulillah. Hala tuju ataupun Surau Al-Muhajirin ni sekarang dalam pembinaan. Alhamdulillah. Maknanya kita dalam proses untuk membina satu tempat untuk kita tarik masyarakat untuk hadir di situ ni. Ya. Sekarang ni di tempat tersebut hanya kapasiti boleh masuk dalam lebih kurang dalam 1,000 orang. Okey. Tetapi kita nak upgrade, nak baik pulih surau tersebut untuk kapasitinya 4,000. Sekarang ni kita memerlukan dana 10 juta. Wow. Okay. Jadi baru dapat dalam 1 juta. Wow. Sebab tu Ustaz datang hari ini tu. Betul. Jadi dana tersebut sekarang ni prosesnya dan bagaimana orang ingin bersama-sama Ustaz. Sebab saya percaya ni 4 kali ganda, maksud dari 1,000 kepada 4,000 kapasitinya. Betul. Silakan Ustaz. Baik, jadi kita datang di sini tujuannya untuk kita memohon sumbangan dan juga kita katakan mana-mana daripada kalangan kita untuk buat pelepasan cukai juga disediakan. Jadi tertera dekat TV, kaca TV ataupun dalam siaran kita saat ini ada nombor telefon semua. Jadi ambil screenshot sekarang apa boleh QR code. QR code, betul. QR code, alhamdulillah. Mudah QR saja. code mudah saja sekarang ni. Jadi kita memerlukan dana, kita memerlukan belanja yang lebih kurang 9 juta lagi untuk berbaki untuk kita cari dan sempena Isra' Mi'raj hari ini. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Allah Taala pun sebut daripada Masjid Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin. Maknanya Allah Taala letakkan gerakan 2 masjid. Nama 2 masjid. Maknanya masjid ni tempat untuk semua masyarakat kita berkumpul. Dan Ustaz minta kepada penonton-penonton yang sedang menonton pada saat ini, ayuh sama-sama sempena Isra' wal Mi'raj, sempena hari teragung Nabi kita dapat kefarduan salat, masjid kita juga bakal dibina, bakal kita perbaiki. Mudah-mudahan penonton semua jom sama-sama dengan Ustaz untuk itu. Betul. Saya percaya rakyat Malaysia pemurah semuanya dan akan bantu berkenaan dengan perkara-perkara sebegini, tapi mungkin mereka tertanya-tanya Ustaz, ke mana hala tujunya? Mungkin Ustaz boleh kongsikan kebaikan berinfak terutama untuk pembinaan masjid ini? Baik. Nabi SAW sebut idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafi'u bihi aw walidin salihin yud'u lahu. Sedekah kita tu ni tadi akan memanjangkan jariah kita walaupun besok kita berpindah ke negeri akhirat besok. Maknanya hala tuju kita, tujuan kita bukan semata-mata untuk solat, tetapi tujuan sebab Ustaz mengajar di sini. Kuliah subuh Ustaz mengajar, kuliah maghrib Ustaz mengajar. Ustaz tengok memang sangat-sangat berpotensi. Orang kata puas hatilah kalau infak kat sini. Tak rasa ralat lah kod-kod tak guna kod surau ni. Tak ada ni. Maknanya memang betul-betul dia orang manfaatkan. Antaranya kita buat majlis nikah, kita buat majlis walimatul urus, program anak-anak berkhatan, permainan riadah, dan tujuan kita utama nak jadikan one stop center di Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, insya-Allah. Itulah peranan utama masjid Ustaz ya. Betul. Bukan hanya sekadar untuk solat 5 waktu saja. Mungkin sekali lagi Ustaz bagi pesanan kepada mereka yang menonton kita pada pagi ini sebagai orang yang bertuah untuk menyaksikan antara yang Ustaz ingin kongsikan di hari Isra' Mi'raj juga. Pesanannya bagaimana untuk berinfak kepada dana Surau Al-Muhajirin ini? Baik, Ustaz minta sangat kepada penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, kita rebut peluang ni. Terutama sekiranya kita ada mak dan ayah yang telah pergi terutamanya, maka ini peluang kita. Kita niatkan, kita infakkan, kita wakafkan harta kita untuk kita niatkan kepada kedua orang tua kita dan jangan tunggu-tunggu lagi. Harta kita yang sebenar adalah harta kita infakkan di jalan Allah. Inilah peluang yang Ustaz nak minta kepada penonton-penonton. Kalau boleh datang ni, jom datang Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Boleh tengok sendiri bagaimana aktifnya mereka ini tadi dalam penyusunan jadual, dan sekarang kita berbaki 9 juta. Jangan rasa sangsi. Ayuh sama-sama untuk kita bantu infak wakaf
kerana sebahagian daripada peristiwa besar Isra' wal Mi'raj adalah menyatakan tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan beribadah itu dengan memuliakan masjid juga, cara-caranya boleh kita saksikan seperti yang tertera di kaca televisyen ini. Ustaz, mungkin ada yang tertanya juga sebab ini di Kajang Utama. Betul. Yang menyaksikan kita ni di seluruh Malaysia. Betul. Mungkin jauh, mungkin kata saya takkan ke sana pun. Tetapi macam mana ingin memperbetulkan pemikiran tu? Cantik, alhamdulillah. Maknanya sekarang dunia media sosial. Boleh tengok di Facebook, boleh tengok di Twitter, boleh tengok di Instagram. Macam mana pihak admin Surau Al-Muhajirin, setiap daripada program dia orang akan update dekat situ. Cantik. Jadi apabila update dekat situ, memang kita katakan insya-Allah infak perjalanan yang digunakan dan duit yang kita ambil ni bukan kita simpan. Kita manfaatkan untuk ummah. Daripada fasilitiesnya, program-programnya, maka itulah kita minta kepada penonton-penonton sempena 27 Rejab, sempena Isra' Mi'raj ni bersama-sama dengan Ustaz. Dan ambil nombor telefon tu yang ada Encik Roslin, Encik Man, Dr. Rostam tu, call je anytime. Nak call Ustaz boleh? Boleh. InsyaAllah. Direct terus lah. Nombor Ustaz tak ada lah kat situ. Nanti kita PM tepi lah Ustaz. PM tepi. Sekali lagi Ustaz, di masa yang berbaki ini, singkat ini, kebaikannya dan ingin menjemput mereka semua untuk bersama-sama membantu bagi dana ni Ustaz, silakan. Ustaz mengharap sangat perjalanan Ustaz untuk membantu Surau Al-Muhajirin Utama ini dapat merealisasikan, orang kata sebagai satu bentuk keperluan, bukan kehendak, keperluan apabila penduduk semakin naik. Kajang 2-nya begitu aktif, begitu ramai, padat penduduk sangat. Jadi kapasiti pun memang tak muat. 1,000 orang ni memang tak muat. Jadi kita nak upgrade bagi jadi 3,000 hingga 4,000 jemaah dalam satu masa. Pesanan Ustaz, jangan tunggu-tunggu. Ayuh sama-sama infak RM100, RM200, yang mana berniaga syarikat dan sebagainya, boleh ada pelepasan cukai. Itu yang Ustaz nak. Baik, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak, semoga berjaya dipermudah urusan. Amin, insya-Allah. Ya, dengan kelas-kelas itu sekali Ustaz ya. Semangat saya pada pagi ini dan saya percaya Rina juga bersemangat pada pagi ini untuk terus berkongsi berkaitan dengan kepelbagaian, keunikan dan apa yang menarik juga di Taman Burung. Silakan Rina. Masih lagi menikmati kehijauan alam sambil mendengar kicauan burung. Wah, saya rasa satu terapi diri yang sangat menenangkan. Okey, kalau tadi kita berada di kawasan zon burung hantu, ini pula di kawasan burung bangau. Nampak tak keindahan panoramanya? Memang cantik sangat. Dan yang pastinya saya percaya ini juga jadi salah satu tarikan utama untuk ibu bapa bawa anak-anak untuk lihat sendiri. Ada pelbagai jenis spesies burung bangau itu sendiri. Tapi apa lagi yang menarik, kalau setakat datang kita saksikan jenis-jenis burung ni, itu satulah ilmu yang kita dapat. Apa lagi aktiviti yang menarik? Untuk tahu, kita akan bersama dengan pengurus perhubungan awam Taman Burung Kuala Lumpur ini, dia Cik Taufik. Apa khabar Cik Taufik? Alhamdulillah, sihat. Okey, Cik Taufik, tadi sempatlah kan kita dah ke beberapa zon bagi makan burung sampai kena gigit. Tak adalah gurau, sikit je. Tak apa, manja-manja gitu. Tapi nak tahu lagi, kalaulah sesebuah family tu datang bawa anak-anak kan, kita boleh ambil gambar dan sebagainya. Tetapi apa antara aktiviti menarik yang boleh jadi tumpuan anak-anak untuk mereka datang ke sini? Okey, yang menjadi tarikan utamalah kita put aspek definitely burung-burung dengan konsep kita yang berterbangan bebas. Okey, kebanyakan burung-burung adalah di persekitaran pengunjung. Okey, dan kemudian tarikan lain adalah daripada kepelbagaian spesies burung itu sendiri. So kalau family, terutamanya kanak-kanak, dia suka benda-benda yang cantik, yang colourful kan, yang pelbagai warna. Jadi kebanyakan burung dekat sini ada terdapat kepelbagaian daripada segi warna, bentuk dan rupa. Dan juga kita sediakan aktiviti feeding setiap hari. Dia ada waktu-waktu tertentu. Contohnya macam untuk burung enggang, setiap hari pukul 11.30 pagi. Betul. Itu adalah antara tarikan utama. Dan tak lupa juga tarikan dia pada setiap hari, 2 kali sehari kita ada persembahan burung, bird show pada pukul 12.30 dengan pukul 3.30 petang setiap hari.
Betul. Okay, itu memang saya percayalah mana-mana ibu bapa pun pasti teruja nak bawa anak-anak kan, sebab ada aktiviti yang menarik untuk dilakukan untuk mereka rasai pengalaman tu sendiri. Tetapi kalaulah kita nak cerita tentang zon yang ada kat sini, katanya ada 4 zon. 4 zon berbeza ni, bagaimana mungkin dari segi habitat yang dibiarkan berterbangan bebas ini? Mungkin boleh cerita sikit. Okey, kita ada zon 1, 2, 3 dan 4. Alright. Zon 1 dengan zon 2 ni kebanyakan ada burung-burung yang terdapat di sana adalah burung-burung yang berterbangan bebas lah. Sebagai contoh macam cattle egret, kita ada burung stork, yellow bill stork, okey. Dan kita ada juga burung merak. Okey, ini antara burung-burung yang terdapat di zon 1 dan zon 2. Kemudian zon 3 pula kita ada burung-burung enggang, hornbill. Antaranya yang memang menjadi tarikan utama adalah burung enggang badak ataupun rhinoceros hornbill yang menjadi burung lambang burung negeri Sarawak. Okey, kemudian selain itu ada juga Oriental Pied Hornbill dan juga Red Bill Hornbill dan juga satu lagi Asian Black Hornbill. Dan kemudian zon 4 kita ada burung-burung yang kita tempatkan di dalam sangkar sebab taman burung ni yang dilitupi oleh sangkar besar ataupun netting, zon 1, 2 dan 3. Manakala zon 4 dia zon terbuka dan burung-burung adalah di dalam sangkar. Okay, baiklah, saya percaya banyak sekali yang anda boleh lalui pengalaman ini, sesuatu yang baru bagi anda yang mungkin tak ada perancangan petang ni, boleh terus datang ke KL Bird Park. Dibuka setiap hari sehingga 5:30 petang. Terima kasih Cik Taufik bersama kami di Malaysia hari ini. Saya terus nak bawakan anda bersama dengan rakan-rakan saya di Sri Pentas TV3. Silakan Hanif dan juga Dayah. Ya, itu dia Rena. Nampaknya cukup meriahlah hari ini. Ya, betul. Permulaan untuk cuti sekolah juga. Memberikan anda semua idea. Nak pergi mana cuti sekolah, nak bawa anak-anak. Mesti sukalah. Saya dengan Hanif yang buka anak-anak dia pun. Ya, emak-emak, bapa-bapa ni teruja. Dan of course kita kembali bersama dengan pasukan. Betul. Private kita. Okey, kalau saya tadi borak. Tiba-tiba dia macam, okey, kiss-kiss, cium tau. Ikut. Kita mungkin kamera boleh tunjuk sikit macam mana ni. Ini sweet sangat ni, Almat tau. Manja. Manja. Dan kita sebenarnya Dayah, kita nak tunjukkan tentang bagaimana mereka nak melepaskan burung ini untuk terbang. Di Sri Pentas ini beramai-ramai. Kita cakap beramai-ramai ke? Secara banyak-banyaklah kan. Ini sangat menarik sebab selalunya kita tengok burung begitu saja. Okey, ataupun kita train bercakap dengan saya. Betul. Tapi ini boleh terbang dan kembali kepada tuan, insya-Allah. Ya, sedikit kalau yang nak mengikuti kalian komuniti ni di mana? Ke mana sebenarnya? Kita akan untuk KL, kita ada KL Free Fly di Instagram. Okey. So kita ada juga grup Free Fly Parrot Community Malaysia. Okey. So dekat Facebook korang boleh follow, boleh search Free Fly Parrot. Okey, dan menariknya esok katanya ada kena-mengena dengan menyelam. Peminat bandar. Esok kita akan selami kalian apa minatnya, apa rahsia dan taktiknya lah. Ya, cara-cara untuk membeli kan barangan bandar. Nak tahu dengan betul. Ya, esok dengan saya juga. Dengan Dayah juga. Dayah pun minat jugalah. Ya, okey, dah bersedia ke? Sebab kita nak tunjukkan demo sebab dia ada cabaran nak bagi saya yang lepaskan ni. Oh, ya ke? Boleh ke? Saya tangan ni. Saya yang sebenarnya nervous. Hanif, awak mewakili MHI ya? Alright. Okay. Saya mewakili geng MHI. Okey, adakah anda bersama bersedia? dengan Rocky Okey. Rocky. Bersedia? 1, 2, fly. Fly. Bye, datang balik tau. Dan kepada anda semua, terima kasih. Jangan lupa saksikan Malaysia hari ini pada esok hari. Betul. Tentunya pergesian yang menarik dan jaga menceriakan. diri. Salam Isra Mi'raj. Selamat berhujung minggu dan selamat cuti sekolah. Bye. Bye. Balik. Mana?